Mana Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Di Mekah tidak ada orang Yahudi. Di Madinah ramai orang Yahudi. Di Mekah ada tapi tak ramai. Macam kat Malaysia ni, kat Malaysia pun ada orang Yahudi. Untuk makluman, kat Malaysia ada orang Yahudi, tapi sinagog tidak ada. Ya, sinagog ni rumah ibadat bagi orang Yahudi. Kalau gereja, orang Kristian panggil gereja, yang kecil panggil chapel. Kita besar masjid, kecil panggil surau. Orang Kristian besar panggil gereja, kecil panggil chapel. Bagi orang Yahudi, rumah ibadat mereka panggil sinagog. Bagi orang Sikh, rumah ibadat mereka dipanggil gurdwara. Dan gurdwara tuan-tuan jangan salah, jangan silap ingatkan tu macam masjid. Sebab gurdwara ni bentuknya macam masjid, ada kubah dekat Pampoint satu, dekat Desa Padan satu yang besar tu, dekat Selayar, kubah dia besar macam masjid betul. Yang dekat Perak betul-betul sekarang selalu macam masjid. Sebab Sikhism ni adalah combination di antara ajaran Islam dan ajaran Hindu. Demikian juga Kristian Ortodoks, gereja Kristian Ortodoks di Rusia banyak kubah-kubah bentuk bawah macam masjid. Ala kulli hal, tapi gurdwara yang paling besar di Malaysia ni ada dekat Chowking. Itu gurdwara paling besar. Baik, poin yang ketiga ialah perancangan Huyai daripada Bani Nadir. Tadi saya sebutkan di Malaysia ada orang Yahudi tu kan. Untuk makluman, di Penang ada kubur orang, ada kawasan perkuburan orang Yahudi. Nak bagi tahu bahawa memang ada orang Yahudi di penjajah-penjajah itu bersama, ada juga orang Yahudi yang ikut datang sini Malaysia. Baik. Apabila Rasulullah SAW sampai di Madinah dan Rasulullah menjadi ketua pemimpin Madinah ketika itu, di antara langkah untuk menjaga kedamaian masyarakat Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi yang dinamakan perjanjian Treaty Perjanjian Madinah. Treaty ini perjanjian Madinah di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Sama-sama orang Yahudi dan orang Islam mempertahankan negeri Madinah. Tidak ada di kalangan orang Yahudi dan orang Islam yang boleh mengkhianati antara satu sama lain, berpakat dengan musuh untuk menghancurkan Madinah. So ini perjanjian yang telah dimeterikan. Dan untuk makluman tuan-tuan, perjanjian Madinah ini di antara rujukan international law. Dan perjanjian Madinah ni was one of the most sophisticated written law at that time, yang menjadi sumber rujukan di international law. Tapi malangnya tak ramai umat Islam yang mengetahui kehebatan yang ada dalam Islam ini. So, perjanjian Madinah ini menjadi rujukan dalam international law. Okey, kembali balik. Dalam peperangan Ahzab yang telah pun dimenangi oleh umat Islam, orang kafir Quraisy bergabung dengan suku Yahudi yang ada di Madinah. Ini berlakunya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, berpakat bersatu dengan musuh-musuh Islam untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana pencabulan perjanjian Piagam Madinah ini, Piagam Madinah yang telah dicabut oleh orang Yahudi, berlakulah beberapa peperangan. Okay. Namun dalam peperangan Bani Nadir ini, ada kabilah Bani Nadir yang telah membunuh satu kabilah yang bergabung dengan umat Islam. Apabila ada mana-mana kabilah yang bergabung dengan orang Yahudi dan orang Islam, masing-masing kabilah, kelompok ini tak boleh membunuh antara sesama lain. Malangnya kabilah Bani Nadir telah membunuh kelompok yang bergabung dengan Islam. Jadi Rasulullah SAW berjumpa dengan Huyai untuk meminta tuntutan diat. Diat ni ialah bunuh bana 10 ataupun bagi ganti harta. 100 ekor unta, 1 nyawa. Okey, Huyai peringkat awal setuju. Okey, kesalahan peringkat dilakukan oleh mereka, setuju untuk bayar diat. Ya. Cuma Huyai
ajak Nabi Muhammad SAW untuk berbincang dengan Nabi Muhammad. Perintah awal, Huyai walaupun setuju dia tetap, tapi sebenarnya nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Dia berpakat dengan kawan dia, okey, aku panggil Muhammad, kita bincang dekat luar rumah, tapi kamu seorang naik ke loteng atas, empapkan batu ke atas kepala Muhammad. Tapi Salam bin Miskam, ada orang Jawa tadi nama Miskam. Miskam ni nama orang Jawa, tapi sebenarnya Miskam ni nama orang saya orang Jawa tu kan. Miskam ni nama orang Yahudi. Salam bin Miskam. Tapi kalau dekat Malaysia ni Miskam yang popular dengan nama orang Jawa lah. Okay. Salam bin Miskam bagi kita pada Huyai, jangan teruskan perancangan kamu. Aku bimbang Tuhan Muhammad akan bagi tahu perancangan kita. Huyai tak ambil indah cadangan ini. Lalu dia teruskan perancangan. Dia berbincang dengan kawan dia, okey, macam perancangan. Huyai dengan beberapa orang kelompok akan menyambut Nabi Muhammad, kemudian layan di luar rumah, kemudian minta seorang naik ke atas bawa batu dan sedia empapkan batu di atas kepala Nabi Muhammad. Perbincangan dilakukan di luar rumah supaya dapat bunuh Nabi Muhammad daripada atas. Perancangan berjalan seperti mana yang mereka lakukan. Nabi Muhammad datang dan disambut oleh Huyai dan orang Yahudi. Lalu mereka berbincang dan perancangan dilakukan terus. Ada orang naik ke atas, ya, dengan batu, ready untuk empapkan. Tapi belum sempat batu ini dihempapkan pada Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba Nabi bingkas, bangun, bangkit dan terus meninggalkan mereka. Sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Nabi bingkas, bangkit dan tinggalkan mereka tanpa sepatah kata. Mereka terpinga-pinga melihat Rasulullah meninggalkan orang Yahudi, para sahabat pun meninggalkan mereka. Apabila mereka keluar, sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa yang berlaku? Kenapa tiba-tiba bangun? Lalu Rasulullah beritahu, Allah memberikan wahyu pada aku. Mereka telah merancang untuk membunuh dengan membalik aku daripada batu pada atas loteng atas bukuk. Sebab itulah Nabi Muhammad bangkit di hadapan. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Muhammad? Perancangan dah cukup rapi lah. Tiba hanya menunggu saat untuk hempapkan batu. Allah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad selamat. Sehinggalah akhirnya berlaku peperangan Bani Nadir dan Huyai sendiri mati terbunuh. Saya tak fokus pada peperangan ini, cuma saya fokus bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW daripada angkara Bani Nadir. Okay. Ini contoh yang keempat. Saya ada masa lagi lebih kurang dalam berapa minit, tuan-tuan? Saya cuba habiskan. Okay. Ini contoh yang keempat. Contoh yang ketiga. Contoh yang pertama tadi tentang usaha Abu Jamil untuk membunuh Nabi Muhammad digagalkan. Yang kedua, perancangan 40 pemuda yang dirancang oleh pemimpin kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad di malam hijrah digagalkan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT. Contoh yang ketiga, perancangan Huyai daripada Yahudi Bani Nadir untuk membunuh Rasulullah SAW juga gagal. Digagalkan oleh Allah SWT. Baik. Contoh yang keempat, tengok contoh yang keempat, Zainab binti Harith, juga orang Yahudi, di mana dalam peperangan di antara orang Islam dengan orang Yahudi ini ada beberapa peperangan, tuan-tuan, di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Peperangan Bani Qainuqa, peperangan Bani Nadir, peperangan Ahzab. Ini peperangan di antara umat Islam dan orang Yahudi. Kenapa berlaku peperangan ini? Kerana peperangan ini berlaku lantaran pencabulan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Madinah, piagam Madinah yang mereka menterikan bersama dengan Rasulullah SAW untuk menghormati antara satu sama lain telah pun dicabuli. Lantaran itu berlakunya peperangan ini. Zainab binti Harithah merupakan salah seorang yang kematian suami dalam peperangan tersebut. Suami dia meninggal dalam peperangan tersebut dan bapa dia juga meninggal, bapa saudara dia pun mati dalam peperangan tersebut.
Jadi perasaan marah Zainab binti Harisah ini terhadap Rasulullah membuak-buak, sehinggalah beliau merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada terdetik pada dirinya, apakah benar Muhammad ini seorang nabi? Apakah benar Nabi Muhammad seorang nabi? Lalu kenapa soalan itu timbul, tuan? Kita lihat nanti persoalan yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad pada Zainab. Lalu Zainab menyediakan makanan, masakan contohlah, contoh yang mudah tuan, kalau kita suka kari kambing ataupun gulai kambing, gulai ayam, Nabi Muhammad disediakan oleh Zainab dengan masakan yang siap dimasak oleh Zainab, dan diberitahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ini hadiah daripada-Ku. Sebab Nabi kalau hadiah, Nabi terima dan Nabi makan. Kalau disebut sedekah, Nabi terima tapi Nabi tak ambil. Nabi terima, Nabi bagi pada orang lain. Sedekah, Nabi tidak memakan sedekah, Nabi menerima dan makan hadiah, ya? So apabila Zainab bagi tahu ni hadiah, Nabi bagi, terima dan Nabi makan. Sebelum Nabi makan, bawa balik ke rumah, Nabi bagi pada beberapa orang sahabat. Sahabat Al-Sufa, kalau tuan-tuan yang berada, yang pergi Masjid Nabawi, di Raudhah bahagian tempat tinggi, bahagian depan tu ada tempat yang tinggi sikit, itu adalah tempat dahulu sahabat Ahli Sufah duduk. Sahabat-sahabat miskin yang berhijrah ke Mekah ke Madinah, tak ada rumah, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Itu sahabat Ahli Sufah. Jadi Rasulullah bila dapat makanan, ada sedikit makanan, Rasulullah akan berkongsi dengan mereka. Jadi bagi pada sahabat-sahabat Al-Sufah, dan Rasulullah bawa balik sedikit untuk makan. Ketika mana Rasulullah menyantap makanan dan makanan sedikit ditelan, tiba-tiba daging yang Nabi punya ini boleh cakap, wahai Rasulullah, jangan makan, dalam aku ada racun. Lalu Nabi buang, tetapi sebahagian sedikit itu telah masuk ke dekat Nabi Muhammad, sehingga ada kesan Nabi rasa sakit, perih racun ini, ya? Lalu Rasulullah SAW bertemu Zainab, wahai Zainab, apakah yang menyebabkan keinginan kamu untuk meracun aku, membunuh aku? Lalu Zainab berkata, wahai Muhammad, aku nak tahu, apakah benar kamu ni Nabi? Kalau kamu Nabi, Tuhan kamu akan selamatkan kamu. Tapi kalau kamu bukan Nabi, kamu akan mati dengan racun ini. Tapi Zainab tak mau agak Islam. Malangnya tuan-tuan, sahabat Nabi yang bernama Bashir telah memakan daging tersebut yang diberikan oleh Rasulullah, dan sahabat Nabi meninggal kerana makan daging tersebut. So, poin yang saya nak tekankan kat sini ialah bagaimana Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah SWT. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah menjaga kamu daripada antara manusia. Makanan dah sampai ke mulut Nabi, dan makanan itu boleh bercakap, wahai Rasulullah, jangan makan, dalam aku ada racun. Lantas Rasulullah selamat daripada racun yang diberikan oleh Zainab. Dan sahabat Nabi ada yang mati terbunuh syahid. Pada mereka awal, Nabi Muhammad tidak perintahkan untuk membunuh Zainab, tetapi oleh kerana sahabat Nabi ada yang meninggal, Bashir meninggal, lantas Rasulullah menyatukan hukuman balas bunuh pada Zainab, bukan kerana racun Nabi, tapi kerana racun yang diberikan itu telah membunuh Bashir. But the key point yang saya nak tekankan di sini, tuan-tuan, if the Holy Quran was written by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how would our Prophet describe that God will protect you from human beings? Allah akan menjaga kamu daripada apa perancangan yang dilakukan oleh manusia untuk membunuh kamu. Dan beberapa perancangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menganiaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata digagalkan oleh Allah SWT. Ini contoh mukjizat Al-Quran. Tuan sekalian, terlalu banyak contoh-contoh mukjizat Al-Quran, dan antara poin yang saya tekani salah satu mukjizat Al-Quran ialah Al-Quran menceritakan perkara yang belum berlaku, dan kemudian perkara tersebut berlaku seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Subhanallah, banyak kisah-kisah dalam sejarah yang terbukti menunjukkan mukjizat Al-Quran, dan salah satu mukjizat Al-Quran yang paling agung
di zaman kita ini adalah mukjizat saintifik Al-Quran yang akan terus dibongkar daripada semasa ke semasa, insya-Allah. Kalau Allah panjangkan umur daripada semasa ke semasa, saya akan menentangkan kepada tuan-tuan beberapa contoh-contoh mukjizat saintifik Al-Quran yang telah menyebabkan ramai ilmuwan dunia memulai agama Islam. Kisah Jamil, kisah Abu Lahab yang dirakamkan dalam Al-Quran menjadi penyebab utama Profesor Dr. Gary Miller memulai agama Islam. Profesor Dr. Gary Miller merupakan seorang profesor dalam bidang matematik daripada Toronto University, Canada, yang mengkaji Al-Quran pada tahun 1977. Kisah Abu Lahab ini benar-benar menyebabkan otak dia berfikir panjang. Kalaulah Quran ini tulisan Nabi Muhammad, dia kata Abu Lahab could pretend to embrace Islam just to show all the human beings, now I am Muslim and Quran is wrong. How could Quran describe I die as a non-Muslim? Now I am Muslim. So ini membuktikan Quran salah. Tetapi tidak pernah berlaku dalam sejarah menurut Dr. Gary Miller Abu Lahab pernah memeluk agama Islam. Ini bukti Quran bukan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita bertuah sebagai umat Nabi Muhammad, satu-satunya umat yang Allah berikan kitab suci yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Allah yang menjaga keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang merupakan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Dan mukjizat Al-Quran akan terus dibongkar, akan terus disingkap dari semasa ke semasa, dan telah membuka minda dan pintu, mengetuk pintu hati ramai manusia untuk mereka beriman kepada Allah SWT. Semoga kita sebagai orang Islam yang mendalami, menghayati perkara ini akan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa, menjadikan kita insan yang lebih berpegang pada ajaran Islam, menjadikan kita insan yang tunduk patuh pada perintah Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.